Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya lagi Zahari Harun daripada Farmasi Permai Tumpat Kelantan. Kepakaran kami Farmasi Permai adalah membantu mereka yang ada penyakit terutamanya kencing manis untuk mendapat kaunseling dan cara-cara penggunaan ubat-ubatan yang betul dengan dos yang betul dan pada masa yang betul. Kami juga membantu mereka yang sudah sihat dan ingin kekal sihat untuk mendapat maklumat dan cara-cara penggunaan suplemen yang terbaik supaya anda dapat kesihatan yang baik dan insya-Allah boleh bekerja dengan baik. Okey, selamat Jumaat. Selamat hari Jumaat 27 November 2020. Yes, moga-moga kita sudah solat Jumaat bagi lelaki dan juga solat zuhur bagi wanita. Okey, hari Jumaat orang lelaki pergi Jumaat, tetapi disebabkan oleh PKPB sekarang di Kelantan, so dia hadkan kehadiran sehingga 50 ataupun 60 orang sahaja. So kepada mereka yang terpilih, alhamdulillah. Yang tak terpilih, insya-Allah minggu depan, sebab dia gile-gile. Sebab biasa kalau di masjid kami ni, di Masjid Ismaili Bandar Tumpat ini, kita bergilir. Kita bergilir untuk menghadiri hari Jumaat. So dalam PKPB ni sekarang ni ada 2 kalilah Jumaat. So apa yang paling penting sebenarnya, setiap kali Jumaat, isi khutbah itu haruslah disebarkan terutama kepada ahli keluarga. Yang tu yang paling utama. So kalau pergi Jumaat dan tidur, silaplah tu, silap. Right? Tapi actually kalau anda bijak sedikit dan pandai IT, okay, just pergi kepada khutbah Maik, MAIK. Ada dalam tu dia punya teks khutbah yang dibacakan pada khatib pada hari Jumaat tersebut. Tetapi dalam Jawi lah, insya-Allah kita semua boleh baca Jawi. Kerana Jawi ni penting, terutama sekali kalau kita nak membaca Al-Quran. Al-Quran kitab suci, kalau tak pandai Jawi ni susah sikit dah. Right. Terima kasih kepada yang live sama saya, Puan Hani Muhammad, Puan Umi Syifa. Right. So apa yang just nak berkongsi, kita punya isi khutbah hari ini adalah berkenaan dengan kenikmatan yang sering dilupakan, oleh kita. Yang pertama adalah kesihatan dan juga masa lapang. Yang tu yang dia punya isinya, sebab dia kaitkan dengan COVID-19 ini dan COVID-19 ini. Tetapi sebenarnya kalau tak ada COVID pun memang kita ni biasa leka lah. Kita manusia, sebab kita ni biasa sihat, kita tak rasa. Bila sakit baru kita rasa bahawa nikmatnya sihat itu. Macam juga lapang. Okey, lapang ni banyak benda lah. Lapang terutama bagi saya adalah masa lah. Masa sebelum kita sibuk, disibukkan oleh perkara-perkara lain. Waktu lapang tu, so janganlah just duduk relax, bersembang. So gunakanlah sepenuhnya masa yang terluang, yang masih ada. Alright. Itu dua perkara. Actually kalau ada di hadis tu, dia cakap 5 kok. 5 yang biasa, apa ni, lagu raihan. Sihat sebelum sakit, lapang sebelum sibuk, apa lagi, muda sebelum tua, right, kaya sebelum miskin, and then hidup sebelum mati. Dia ada 5 yang yang ada, sama ada sabda Nabi ataupun khalifah 4 tu sahabat yang berkata demikian. So kita ambil pengajaran, right. So untuk kaum lelaki, bukan sahaja kita pergi sembahyang solat Jumaat, tetapi apa intipati khutbah. At least satu minggu tu adalah pengisian. Ada orang yang riman kita, orang yang memperingati diri kita, kerana yang paling penting adalah kehidupan di akhirat. Sebab kita sebagai Muslim, kerana apa yang penting kehidupan akhirat, kerana apa? Kerana dia ni kehidupan yang infinity, yang tak akan ada kesudahannya. Kalau kita hidup di dunia ni, walaupun kita kaya, walaupun kita miskin, walaupun kita sakit, tetapi at the end dia ada end point dia. End point dia adalah mati. Alright. Kalau dah sampai ke akhirat, dia tak ada mati dah. No more mati 2 kali.
Moga-moga sedikit perkongsian saya memberi sedikit input lah pada hari yang berbahagia ini. So selawat banyak-banyak, baca Al-Quran, surah Kahfi, surah Yasin, apa-apa surah lah, membaca kitab suci Al-Quran. Kerana baca tu pun dah boleh pahala. Bukan setakat baca, tengok sahaja dia panggil apa? Al-Quran tersebut. Al-Quran tersebut saja dah boleh pahala. So santunilah kalau yang ada ibu bapa, alright. Jenguk-jenguk dia orang, tengok kesihatan dia orang, ada darah tinggi ke, kecil manis ke, pergi cek di klinik. Dan kita juga akan tua, dan akan mungkin mengalami perkara yang sama. Okey. Kalau anak-anak buat je, kesian kawan tu, right? Kadang-kadang dia orang tak nak duit kita sebenarnya, dia nak perhatian. That's why kalau yang duduk jauh tu call lah. Call setiap hari kalau boleh. Tapi saya pernah dengar lah yang dia orang yang biasa, yang orang berjaya ni, memang dia dia tidak tinggalkan ibu bapa dia. Dan dia memang memberi khidmat yang 5 star. Okey. Alright, terima kasih kepada mereka yang komen kita punya page kita, yang saya upload gambar signboard farmasi Permai yang terbaharu. Itu design baru, design. That's why saya upload untuk at least penambahbaikan, ada update apa yang silap, apa yang boleh diperbaiki lagi. Kerana apa-apa yang sahaja yang kita buat ni, kita kena ada perancangan, dan biasa kita akan mendetailkan secara detail. So terima kasih kepada mereka yang memberi feedback. Ada juga yang bertanya RX tu apa dia? Actually RX tu dia memang paling dekat dengan farmasi. Siapa-siapa yang belajar farmasi dia tahu dah RX. Yang dah grade lah. Macam anak saya belum grade lagi, dia tak sampai lagi. Right. Actually RX tu dia macam bila kita nak tulis formula, okey, apa dia? Paracetamol, starch, dia ejen pengikat, dia punya pelarut dia apa semua. Sebelum benda-benda tu kita tulis, kita kena tulis RX. Itu dia Latin words sebenarnya. Kepada sahabat saya yang bertanya, saya tak jawab dalam Facebook tu. Actually RX tu dia stand for do as instructed. Maksudnya ikut formula lah, senang. Ikut formula ni, and then buatlah sediaan ubat tersebut. Alright. And then seronok bila kita buat, kita akan buat RX, dia ada pangkah echo R tu jadi RX. That's why waktu perlis dia punya plate nombor RX, ramai farmasis yang booking nombor tersebut RX apa-apalah. Yang tu just nak nak elaborate apa dia tu RX, sebab kita punya nama dia tu nama terbaru adalah Permai RX Farmasi Sdn Bhd. Kerana saya nak guna nama saya dulu, Farmasi Permai Sdn Bhd dah di booking ataupun dah di block oleh orang. So itulah yang saya cakap semalam, bahawa dia ada rules dia ada undang-undang dia. Kalau dah digunakan nama tersebut, SSM tak akan benarkan saya guna balik. Dah digunakan sama ada oleh saya ataupun oleh orang lain. Itu saya tak pasti. Tetapi yang feedback yang dia orang jawab adalah tak boleh guna dah, cik. Farmasi Permai Sdn Bhd dah di block. Maybe orang dah register ataupun macam-macam. That's why lah sebenarnya ada business tu di dalam apa ada pada nama. Actually kalau kita main .com, .my ni, actually nama tu boleh kita boleh buat bisnes. Ada. So kena belajar lah yang tu, kena belajar. Carilah guru-guru yang tidak terkut ilmunya. Like contoh Alibaba.com. Sebelum Jack Ma beli Alibaba.com tu, kalaulah kita dan kad kita, nama tu kita register Alibaba.com, kita boleh jual kepada Jack Ma. Berapa juta. Itu orang IT lah, orang IT dan orang yang marketing, dia tahulah cara dia. That's why nama anda adalah penting, anda adalah bernilai. So value lah nama kita sendiri ataupun nama syarikat kita sendiri. Cepat-cepat register, cepat-cepat trademarkkan. Kalau ada logo, trademarkkanlah. Trademarkkanlah.
That's why kita punya yang ni, yang sebelah kanan tu, Permai RX tu dia ada TM. Kita dah trademarkkan dia. Dan insyaAllah menunggu masa, kerana ada proses lah, ada proses actually. So kalau yang dah R and then dia ada bulat tengah tu, yang tu dah approve dia punya registration untuk logo. Untuk logo. Yang tu bukan ilmu farmasis actually, tetapi kena tambahan add value. Sebagai seorang usahawan kita kena tahu. So kalau kita buat kedai and then signboard pun tak ada, so macam mana? Macam mana orang nak kenal? Adalah kedai tu, kedai bawah pokok tu. Biarlah ada nama yang boleh kita bawa. Tak ke global pun di Malaysia. at least, right? Terima kasih kepada mereka yang live sama saya, just sembang-sembang pada hari Jumaat yang mulia ini. Tuan Amran, Tuan Aiman Adam, right? Nurul Hanis, right? Kita buka macam biasa 2.30 kejap lagi. Kejap lagi kita buka 2.30 sehinggalah pukul 10 malam. Walaupun hari Jumaat, daripada dulu dah berbelas-belas tahun. Dah berbelas tahun kita buka sampai malam. Actually 20 tahun dah. 20 tahun saya buka sampai malam. Ada pertengahan tersebut. Kita try and error. Okay, kita tutup malam. Ada, tak silap saya tahun 2002 ataupun 2003. Saya buat 1 tahun and then saya kembali sampai malam, kerana apa yang paling penting bagi saya, bila kita orang bisnes ni kita tengok waktu mana yang sesuai orang datang ke farmasi. So salah satunya adalah malam, sebab siang hari dia orang kerja, sama ada kerja di bandar, di Kota Baru ke, di Machang ke, di Kuala Kerai, di Gomusang ke, ada juga ada yang pulang. Okey, dia orang bersedia ataupun dia orang prefer untuk datang malam. That's why lah, kalau my customer, dia orang memang tahu malam insyaAllah saya ada. Biasa kalau dia nak personal coaching, personal counselling, dia orang akan datang malam. And then yang biasa-biasa dia akan call lah, sama ada saya ada kerja tak kerja malam. Right. Itu special, yang customer yang special. Right. Actually anda semua adalah special bagi kami Farmasi Permai, dan Farmasi Permai tidak akan berdiri sehingga ke hari ini tanpa sokongan anda semua. Terima kasih kepada anda semua. Moga-moga saya doakan pada hari Jumaat yang paling mulia ini, alright, anda diberi kesejahteraan dan kelapangan hidup di dunia dan juga di akhirat. Alright, kita nak dua-dua, dunia nak, akhirat nak. Saya rasa itu saja. Selain daripada kita buka sampai malam, and then ada lagi yang komen berkenaan dengan ada online. Saya tulis di punya signboard yang baru tu, alright, kita buat online. Online tu maksudnya adalah kedai online kami. Kalau yang jauh, yang duduk KL, duduk Negeri Sembilan, Johor, mana, okey, nak membeli dengan Farmasi Permai, boleh saja dengan melalui kita punya platform tersebut, farmasipermai.awana.com, yang saya letak di dia punya apa, dia punya signboard tersebut. Itu adalah platform shop kita punya online kita kepada mereka yang duduk jauh. Okey, duduk jauh, dan nak membeli dengan Farmasi Permai, just masuk dalam farmasipermai.awana.com. Alhamdulillah dapat Jumaat pada pagi ini, pada tengah hari ini. Terima kasih kepada sahabat saya Khalid Azadi. Actually satu lagi lah bagi saya, sebenarnya kalau kita nak tengok, dia ni sebagai satu ujian juga. First dia punya PKP dulu memang kita tak dapat langsung nak bersolat Jumaat ataupun solat jemaah, right? And then bila dah dapat waktu puasa, waktu hari raya, semua tak dapat. So kena jadi tu imam di rumah. Okay. And then bila dah buka tersebut, and then banyaklah kita ni komplain. Okay, kita komplain tak dapat berjemaah. Okay, tak dapat berjemaah. Dan once masjid itu telah dibuka, saya tengok masjid tu sama saja. Okey, orang sama saja yang datang 5 waktu. Tidak ada pertambahan kemungkinan di tempat saya. Okey. Anda kalau yang ada pun sedikit saja. That's why bagi saya nikmat ni dah ada, Allah bagi nikmat untuk sembahyang. Kerana sembahyang jemaah ni 27 juta. Saya selalu sebut 27 juta RM nilainya.
biar dia kembang sikit kita punya otak kita ni. 20 juta, 27 juta, right? Ringgit Malaysia ataupun letaklah pound sterling ke, lagi banyak, right? Bila dah kita rasa macam tu, dan kita akan bersungguh-sungguh. Kita akan bersungguh-sungguh untuk mengimarahkan masjid. Yang pertama, mengimarahnya adalah menghadiri sembahyang jemaah. Selain daripada menghadiri khutbah-khutbah ataupun pengajian-pengajian di masjid. Itu. That's why lah, saya terfikir juga tadi dalam masjid. That's why lah, Allah Rabbi kata. Macam ni lah bila Allah bagi, okay, and then kita tak guna, and then dia tarik balik, kita akan rasa balik. InsyaAllah, saya doakan anda yang tak dapat berjemaah solat Jumaat pada minggu ini, insyaAllah minggu depan insyaAllah minggu depan. Moga-moga PKPB kita ditamatkan segera. Tetapi tengokkan kes tu, 28 kes, kemungkinan hari ini tak tahulah berapa, right? InsyaAllah, tapi kita doa. That's why lah, salah satu isi khutbah tadi, selain daripada dia cakap SOP, pakai pelitup muka, penjarakan 1 meter, pakai hand sanitizer, and then jangan pergi tempat orang ramai, okay? And then last kali dia kata, bercakaplah dengan Allah Ta'ala. Bukan setakat imam sahaja buat solat hajat 40 hari macam disyorkan oleh Ma'e, tetapi kita semua ni, everybody, dia kata memang paling penting selain daripada SOP adalah kita mengharapkan keredaan ataupun kerahmatan Allah supaya tarik balik COVID-19 ini di bumi Indonesia dan di seluruh dunia, kerana kita dah terkesan yang teramat sangat. And then alhamdulillah lah boleh dapat keluar EPF, okay, 10,000 minimum 8,000 tak silap saya, akaun satu, dan guna yang sebaik-baiknya. Jangan ambil di KWSP dan beli Y-Suku ke. Kalau beli untuk pergi kerja, no problem, tak apa. Tapi kalau setakat nak hadiahkan ke anak, so tak kena lah, tak kena. Kalau beli emas, alright, emas hari ni turun, hari ni turun, lek hari ni emas turun. Tunggu dia punya keluk dia tu akan turun lagi. Okey. Saya rasa itu sajalah. Sekian. Terima kasih kepada yang bersama saya pada petang ini. Okey, nak makan nasi lah. Selamat menjamu selera kepada mereka yang telah menjamu selera. Moga-moga anda mengambil daya yang terbaik, insyaAllah. InsyaAllah mengambil daya yang terbaik. Dan kepada yang mereka yang grup saya, dalam grup nak jaga diabetes itu, okey, check everyday, tiap-tiap hari check kecil manis. Okey, kalau tak ada alat, boleh datang aja ke farmasi Permai. Kita buat kira. Okey, itu saja. Jumpa lagi insyaAllah di lain waktu, di lain siaran bersama saya Zahari Harun daripada farmasi Permai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.